Tuan-tuan kalau baca sejarah gen pada orang Melayu ni, kita ada dipanggil amok. Amok tu sendiri asal daripada bahasa Melayu. Amok ni bukan bini kita mengamuk baling pinggan kan, sebab gaduhan kita. Amok ni maknanya sampai satu stage dia nekat, dia dah tak ada rasa takut dah. Amok kan. Tuan-tuan kalau baca orang Melayu ni apa sudut kajian dia kan. Kita satu-satu bangsa ada amok tau dalam dunia. Amok ni maknanya orang berani. Dia takut. Tapi kalau tak agak-agak dengan orang Melayu ni sampai satu stage dia dah hilang tu. Dia satu-satunya ada yang memang ada genetik, ada benda tu. Kan? Jepun terpaksa develop secara kamikaze. Dia terpaksa dengan doktrin apa semua untuk berani sampai kamikaze. Orang Melayu naturally ada benda tu kat dia, kat badan orang Melayu. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ni kita dapat sama-sama berada dalam perkongsian kita kuliah khas dan kita bicara mengenai Palestin. Jadi pada malam yang berbahagia ni saya nak cerita dalam 4 bab kita Palestin ni kita boleh cerita daripada 1001 bab, tapi saya nak cerita pada malam ni daripada 4 bab ataupun 4 sudut. Dan kalau saya suka cerita bermula dengan sejarah dulu, supaya bila kita tahu sejarah, kita tahu maknanya kenapa yang jadi di sana dan kenapa kita perlu bantu sana, bukan semata-mata semangat semata-mata. Okay, kita terus pada bab yang pertama. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Baitul Maqdis ni dia sebuah negara. Okay, negara Baitul Maqdis. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Quran, adik-adik kita di menghafal Quran, kita akan tengok dapat lihat beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Lut alaihissalam untuk pergi ke negara yang diberkati. Begitu juga dengan Nabi Musa daripada Mesir pergi negara yang diberkati. Nabi Isa lahir daripada tempat dan dia itu diberkati. Dan juga beberapa ayat yang lain, termasuk ayat Isra dan Mi'raj Allah sebut. Okay, jadi maknanya bab yang pertama kita nak cerita tentang tanah Baitul Maqdis itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, mari kita mulakan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada sudut timeline ataupun masa dia, Nabi Ibrahim ni bila dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan 2024 kan, dia 1800 tahun sebelum Masihi. Ini Nabi Ibrahim. Waktu tu di dunia ni ada beberapa kerajaan tua. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir di satu tempat bernama Ur. Ur ni negara Mesopotamia. Ur ni di Mesopotamia, sekarang ni di Iraq. Di sanalah baginda dilahirkan, dibesarkan, kemudian dibakar. Bila dibakar oleh Namrud, jadi Ur tidak sesuai lagi Nabi Ibrahim untuk duduk di situ. Jadi Nabi Ibrahim mula pergi ke kerajaan yang tua dan lama juga, iaitu kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir. Jadi daripada Mesopotamia nak pergi Mesir, tengah-tengah inilah bumi yang disebut bumi barakah. Jadi Nabi Ibrahim pergi sampai ke sekitar Hebron, berkahwin dengan isterinya iaitu Sayyidatina Sarah. Kemudian duduk sebentar pergi ke Mesir. Waktu tu Mesopotamia dan juga Mesir. Tak lama di Mesir kahwin dengan Siti Hajar. Balik duduk dekat Hebron, sekitar Hebron tu. Kemudian duduk di situ. Kemudian Nabi Ibrahim maknanya dapat anak yang pertama, Nabi Ismail. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan Nabi Ismail ni dekat Mekah sana. Okey. Untuk kita mudah faham, semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni peta dia kita lebih kurang sama aje. Mekah ni macam Kuala Lumpur kita. Jadi cuba kita bayangkan kalau sebut Mekah macam Kuala Lumpur. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Maknanya Madinah ni utara. Madinah utara. Kalau kita Kuala Lumpur, bawah kita selatan sekali adalah Johor kan. Jadi Johor ni mana? Johor ni adalah Yaman. Jadi kan kebiasaan orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i was-saif. Dia biasa berdagang pada musim sejuk. Musim sejuk dia pergi ke Syam, pada musim sejuk dia pergi ke Yaman. Pada musim panas dia pergi ke Syam.
Jadi maknanya Yaman bawah tu. Jadi Baitul Maqdis ni mana? Baitul Maqdis ni macam Bangkok sana tu. Bangkok. Jadi bila kita sebut Baitul Maqdis, mana kita bayangkan mana ke atas lah Bangkok. Okey, kemudian Madinah tu adalah Kedah, Mekah tu adalah Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang kita duduk sekarang ni. Okey. Jadi Nabi Ibrahim ni dia laluan dia adalah dekat Jerusalem, Baitul Maqdis. Jadi lahir Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk letakkan dekat Mekah. Maksudnya kita boleh bayang turun ke bawah sampai di Kuala Lumpur bukan Nabi Ibrahim kat Kuala Lumpur tau. Maksudnya nak senang faham tu kat Mekah tu, Kuala Lumpur situ. Okey? Jadi kita boleh nampak jauhnya macam mana. Tak lama selepas itu Nabi Ibrahim meletakkan batu asas iaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram Kaabah tu dia letakkan batu asas. 40 tahun selepas itu Nabi Ibrahim meletakkan batu asas untuk Baitul Maqdis. 40 tahun selepas itu. Jadi Baitullah Al-Haram dan Baitul Maqdis adalah tanah wakaf sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Dia tanah wakaf. Apa maksud tanah wakaf? Dia bukan milik Nabi Ibrahim, dia bukan milik orang Arab, dia milik seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. 1800 tahun sebelum Masihi. Habis zaman Nabi Ibrahim, Baitul Maqdis dan juga Masjid Aqsa yang diletakkan asas itu sampai pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Musa daripada Mesir diarah untuk pergi Baitul Maqdis dengan Firaun. Lepas tu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni bila 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi Jadi Nabi Sulaiman yang membangunkan bangunan masjid dekat Masjid Aqsa tu. Dia membangunkan. Batu asas diletak oleh Nabi Ibrahim, kemudian bangunan dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. 500 tahun sebelum Masihi. Ini kurang lebih saya tak detail sangat. Lebih detail 586 tahun sebelum Masihi. Maknanya 500 tahun sebelum Masihi. Ketika itu satu orang raja daripada Iraq, daripada kerajaan Babylon. Babylon ni kerajaan yang sama dengan Ur. Di atas sikit, lepas Ur habis, kemudian wujud kerajaan Babylon. Maka diserang Baitul Maqdis, hancurkan Baitul Maqdis dan tawan semua orang-orang beriman bawa ke Babylon. 500 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya terabai Baitul Maqdis. Kemudian datang satu orang daripada Parsi namanya Cyrus the Great. Sebahagian ulama mengatakan Cyrus the Great inilah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran. Dia serang Iraq, dia bebaskan orang-orang beriman termasuk Bani Israel, pulang balik dekat Jerusalem, bangunkan balik Baitul Maqdis. Pada tahun 500 tahun sebelum Masihi. Nabucodonosor Okey. Kemudian satu Masihi Nabi Isa lahir. Nabi Isa pun membesar. Kemudian Nabi Isa dia balik ke, maknanya lahir dekat Baitul Laham, Baitul Maqdis, Kemudian dia balik ke kampungnya Nazares. Nazares ni dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab tu orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang daripada Nazares. Nasirah. Balik pada Nasirah, umurnya kurang lebih dalam 27 tahun, diperintahkan untuk pergi Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis waktu tu dicemari oleh ahli-ahli kitab. Ahli kitab tak jaga. Itu yang sampai dekat Baitul Maqdis, maka berlaku maknanya ketegangan antara Nabi Isa dan ahli kitab yang berada di Jerusalem. Akhirnya kemudian difitnah Nabi Isa dan akhirnya kerajaan Rom ketika itu perintahkan untuk bunuh Nabi Isa. Nak disalibnya. Dan mengikut versi orang Nasrani, Nabi Isa itu disalib. Tapi kalau versi orang Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Itu zaman Nabi Isa. Okey. Kenapa Nabi Isa maknanya pergi betulkan balik Baitul Maqdis? Sebab dia tanah wakaf. Okey. Kemudian tanah wakaf ini berterusan dijaga oleh orang beriman sampai Nabi kita lahir. Nabi dapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Apabila turun ayat mengenai wakaf, diceritakan mengenai tanah-tanah wakaf yang berada di muka bumi, termasuk Baitul Maqdis. Sebab itu Nabi di Isra' Mi'rajkan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa.
dan Nabi galakkan untuk orang pergi Masjid Aqsa sebab itu tanah wakaf. Maka ketika itulah para sahabat bermula bercita-cita untuk pergi ke Baitul Maqdis. Nabi wafat, ganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dapat maknanya kepung Baitul Maqdis. Tuan-tuan sekalian, sampai Sayyidina Umar kepung Baitul Maqdis, ketika itu orang beriman dalam syariat Nabi Isa. Dia jumpa panglima perang Sayyidina maknanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata, pergi panggil pemimpin nombor 1, iaitu Khalifah Sayyidina Umar lah. Ada benda nak bincang. Itu yang diutuskan. Kemudian maka Sayyidina Umar datang daripada Madinah pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di sana rupanya yang dibincangkan adalah penyerahan tanah wakaf daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kunci Baitul Maqdis itu kepada tangan Sayyidina Umar sendiri sebagai pemimpin nombor 1, maknanya penyerahan tanah wakaf ini kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bermula tanah-tanah wakaf di Baitul Maqdis diserahkan kepada orang beriman bagi syariat Nabi kita. Jadi Sayyidina Umar jaga, Sayyidina Umar buat perjanjian, dipanggil Al-Ahdul Umariyah, mempersaudarakan orang-orang di Baitul Maqdis, tak kira apa agama dia, mempersaudarakan untuk jaga sama-sama Baitul Maqdis. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada kurun ke-11 datang orang-orang salib daripada barat. Dia serangnya Baitul Maqdis, dia rampasnya secara paksa. Dia bunuh 70,000 orang yang berada di Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita ni dalam badan kita lebih kurang dalam 7-8 pint darah ataupun 4 liter lah. Orang Asia 4 ke 5 liter begitulah. Kalau 70,000 kali 4 liter, berapa banyak darah tu yang tumpah dekat Baitul Maqdis. Kalau ikut sejarah, darah tu atas daripada buku lali tu. Darah orang beriman. Pada 1089 Masihi. Ketika itu tuan-tuan sekalian, adakah orang-orang beriman daripada satu dunia duduk saja? Semuanya berusaha untuk ambil balik tanah wakaf ni. Itu bermula dengan berbagai-bagai pihak. Antara yang terkenal panglima Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni beliau ada mempunyai jasa besar pada orang Islam. Dan antaranya adalah dia yang menyelamatkan jasad Nabi SAW daripada nak dicuri oleh orang Yahudi. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah tu? Kalau pergi Mekah, pergi Madinah, nanti boleh minta ustaz kita cerita secara detail kisah tu. Saya tak dapat cerita sebab kita cerita pasal Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi nak curi jasad Nabi, dah gali sampai ke kubur Nabi SAW. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki yang berjaya selamatkan. Kemudian dia buat dinding, digali bawah lebih kurang dalam 2 meter, untuk orang tak boleh gali. Sebab tu makam Nabi tidak ada pintu. Tidak ada pintu selepas peristiwa, tak ada pintu. Dia di dinding dan juga digali sampai bawah. Betul, kalau ada gambar orang kata oh ni makam Nabi, tak. Makam Nabi hanya boleh dimasuk satu pintu je daripada Kubah. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Nabawi, ada perasan tak satu atas kubah hijau tu dia ada macam bonjol tu kan? Itu satu-satunya pintu untuk masuk dekat makam Nabi SAW. Dinding tu dipanggil Jali Mubarak. Di seal. Okay? Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki maknanya memulakan, dan dia bernazar, aku nak ambil tanah wakaf ini dan aku akan buat wakaf. Apa buat wakaf dia? Dia buat 2 buah mimbar yang sangat cantik. Mimbar ni daripada kayu, tuan-tuan sekalian. Mimbar ni daripada 16,000 kepingan kayu dipasak dan ditanggam. Dia bernazar, kalau aku berjaya bebaskan tanah wakaf ni, aku akan wakafkan mimbar ni dekat Masjid Aqsa satu, kemudian dekat Masjid Nabawi satu, Masjid Hebron satu. Tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki tak sempat, meninggal pada 1174 Masihi. Maka kemudian perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, tapi dia anak murid kepada Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Ketika berjaya menumbangkan tentera salib pada 1187 Masihi, dia letakkan mimbar, satu mimbar dekat Masjid Aqsa, satu mimbar dekat Masjid Hebron.
Yang menariknya tuan-tuan sekalian, teknologi kayu negara-negara Islam adalah daripada Nusantara. Teknologi kayu Dan kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke sana, bunga-bunga yang ada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga daripada tanah Melayu, awan larat dan sebagainya. Kan? Penglibatan orang Melayu ketika itu, wallahu alam, catatan ada di Baitul Maqdis, tidak ada di sini. Kenapa tidak ada di sini? Sebab 1511 kita punya buku-buku semua diangkut oleh penjajah. Kan penjajah nak supaya kita tak tahu sejarah kita. Dia curi semua buku-buku daripada Melaka tu. 2 buah kapal angkut, dan dia kata kapal tu tenggelam di Goa. Tapi banyak analis sejarah kata kapal tu tak tenggelam sebenarnya. Dan saya selalu cerita benda ni. Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Saya pernah jadi pensyarah jemputan ke sana. Di sana ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada di mana-mana tempat. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Sebab saya pensyarah kat sana, saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni tak semua orang boleh masuk. Budak PhD pun tak boleh masuk. Hanya pensyarah saja boleh masuk. Kalau pensyarah bawa budak PhD baru boleh masuk. Saya balik, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UAE, keperluan untuk hantar budak buat PhD kat sana. Antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Undang-undang dia adalah undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Tapi saya tengok undang-undang catatan bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi lagi. Tulisan rencong, tulisan aksara. Dalam dunia ni tak ramai yang boleh baca. Saya tanya Prof tu, berapa orang Malaysia tak ada yang baca? Indonesia ada. Waktu tu lah, ini 2009. Sekarang tak tahu hidup lagi ke yang boleh baca ke tak, wallahu alam. Jadi maknanya catatan kita pun tak tahu. Tapi di Baitul Maqdis tu, bawah tu dia ada maktabah Hittiniyah, ada perpustakaan Hittiniyah dia panggil. Dekat situ ada lebih 500,000 manuskrip dan kitab-kitab. Orang Yahudi nak bakar masjid, kan ada peristiwa orang Yahudi busa nak bakar masjid dan sebagainya. Bukan nak bakar masjid. Masjid bakar boleh dibuat balik. Dia nak bakar tu perpustakaan bawah tu, tuan-tuan sekalian. Manuskrip dan kisah-kisah sejarah dia nak bakar bawah tu sebenarnya. Dan dia berusaha nak ambil apa kitab ke apa dalam tu. 2 tahun lepas Masjid Aqsa pernah dikepung selama 55 jam. Dan orang Islam langsung tak boleh masuk. Dia kata ada pengganas apa. Tapi yang dipecahnya adalah perpustakaan tu. Dan perpustakaan tu yang dipecahnya. Apa yang diambil dan dicari di perpustakaan tu. Jadi 1187 tombang Masjid Aqsa. Maknanya dapat diambil balik Masjid Aqsa. Tuan-tuan sekalian, sekarang berada di orang Yahudi. Ada orang maksudnya suka membawakan fatwa jangan datang sana. Fatwa ini fatwa yang paling Yahudi suka. Tak percaya cuba Google, yang paling banyak mengcopy paste fatwa ni adalah daripada orang Yahudi sendiri. Biar kita tak payah datang sana. Tak payah datang sana. Biar dia ambil Masjid Aqsa tu nanti. Lepas tu saya tanya Imam Masjid Aqsa, Imam kata pergi datang. Walaupun ada fatwa, biarkan fatwa tu datang. Tak datang. Tapi kami di Masjid Aqsa suruh datang juga. Suruh datang. Boleh datang. Tak boleh hantar minyak. Ini kan Nabi sebut. Ketika sahabat tanya, afidna bi Baitul Maqdis, ceritakan kami mengenai Baitul Maqdis. Maka Nabi kata Baitul Maqdis ni ardul mahsyar wal mansyar, bumi tempat bermulanya hari kiamat. Maka kamu datang sana semayang. Kalau tak boleh hantar minyak. Hantar minyak tu dulu lampu-lampu ni dihidupkan dengan minyak. Hantar minyak tu hantar bantuan untuk memakmurkan Masjid Aqsa. Kalau kamu hantar, macam kamu berada di sana, semayang di sana. Nabi SAW. Jadi saya nak cerita ni pada bab pertama adalah Masjid Aqsa, Baitul Maqdis adalah tanah wakaf orang Islam. Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia milik seluruh umat Islam. Kalau satu hari nanti orang Arab dah penat nak jaga, kita kena datang jaga ke sana. Kita kena pergi ke sana, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, dia orang Kurdish. Dia bukan orang Arab. Kenapa dia bela Baitul Maqdis? Sebab itu milik dia. Itu milik seluruh orang Islam. Kerajaan Utsmaniyah bukan orang Arab. Beratus tahun kerajaan Utsmaniyah tu jaga Masjid Aqsa. Bukan milik orang Utsmaniyah, bukan milik orang Turki, tapi milik orang beriman. Sebab tu mereka jaga. 1924, tuan-tuan sekalian, kan khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Khalifah dipadam pada 1924. Tahun depan cukup 100 tahun. 2024. Tuan-tuan sekalian, 1930 ada persidangan di Jerusalem
Macam mana nak jaga Baitul Maqdis? Dihadiri antara dua orang Melayu tau, orang Nusantara kita. Satu orang Melayu, satu lagi wakil daripada orang Jawa lah, orang Indonesia. Kan? Iaitu ketua pelajar bagi pelajar Melayu di Mesir. Datang sana 1930. Tuan nak kejap search penglibatan orang Melayu 1930. Tombang 1924 orang Melayu dah ke sana 1930 untuk bincang pasal Baitul Maqdis. Sebab dia tanah wakaf. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, apabila kita bicara apa yang kita buat kan, kita kena faham, okey, membela tanah wakaf, barulah asas tu kuat, barulah kita faham, baru kita tak lemah semangat. Baru kita faham, oh Allah yang suruh menjaga dan membela tanah wakaf. Barulah kita rasa kefahaman tu, akhirnya kefahaman tu tak menyebabkan kita lemah semangat. Kita berharap lah, kita apalah dan sebagainya lah. Kan, kita boykot barang-barang Israel, Yahudi, ataupun beli yang terakhir. Ada orang cakap nak boykot macam mana? Kita pakai waste dah, kita pakai ni semua. Guna yang terakhir. Kalau tak ada pilihan, yang terakhir baru guna. Kan? Guna yang lain-lain tu boleh guna cari yang lain dulu. Ni. Habis bab yang pertama. Saya nak bincang 4 bab ni. Muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian. Kita dah isyak. Oh ni ada bunyi Okey. Okey, bab yang kedua. Saya nak cerita bab yang kedua. Bab yang kedua mengenai Bani Israel. Kan? Sebab ada orang yang berfahaman, Palestin tu sebenarnya tanah dia tu. Kita nak cerita sikit. Maknanya dari sudut sejarah dia biar kita faham. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni berasal, ataupun Bani Israel berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Akhirnya lahir bangsa Arab. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Jadi Bani Israel ni hanya wujud selepas Nabi Ibrahim AS. Bangsa Arab hanya wujud selepas Nabi Ibrahim AS. Okey. Ketika Nabi Ibrahim keluar daripada Ur, saya cerita tadi kan, daripada Mesopotamia, dia nak pergi ke kerajaan Mesir, dia lalu tanah-tanah yang berkat, akhirnya dia kata dia duduk situ. Situ tu tanah Palestin. Palestin ni istilah penduduk tempatan. Kan? Orang-orang Palestin ni kemudian diarabkan, diislamkan, dan bahasa dia ditukar menjadi bahasa Arab. Sebab banyak bangsa-bangsa di dunia ni telah maknanya menjadi orang Arab. Contoh bangsa Sudan, bangsa Habsyi, sekarang negara Arab. Bangsa Maroko, Libya, kan? Maknanya dulu orang Barbar, orang Baba. Sekarang dah di negara-negara Arab. Kan? Jadi maknanya orang Palestin ni memang ada di situ dah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim AS duduk di kalangan orang Palestin. Kemudian Nabi Ibrahim dapat anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dapat anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama kedua dia adalah Israel. Yakub Elias Israel. Israel ni maknanya tentera Allah. Il ni dalam bahasa Hebrew adalah Tuhan ataupun Allah. Betul kan nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ismail. Il ni makna Tuhan. Jadi maknanya anak-anak Nabi Yakub ini dipanggil anak-anak Israel. Itu panggil Bani Israel daripada Nabi Yakub. Jadi anak-anak Nabi Yakub ni kemudian anak dia yang ke-11 iaitu Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf ingat tak? Kena buang ke perigi oleh abang-abang dia. Sebab Nabi Yusuf ni dia lain mak. Dia dengan adik-beradik dia, satu orang lagi nama Bunyamin. 10 lagi mak lain, 2 ni yang bungsu ni mak lain. 10 ni cemburu dengan Nabi Yusuf, dibuang ke perigi. Dibuang ke perigi, peniaga jumpa bawa ke Mesir. Jadi kemudian Nabi Yusuf jadi menteri, dia bawa seluruh Bani Israel pergi ke Mesir. Jadi Bani Israel ni duduk di Mesir beratus-ratus tahun. Sampailah masa dia baik sangat dengan orang Kibti. Orang Kibti ni orang Mesir ya. Dan pemimpin-pemimpin Bani Israel melafazkan penghambaan. Okeylah, kita jadilah hamba bagi orang tempatan kat sana. Dan lafaz penghambaan tu diterima tuan-tuan sekalian. Jadi lepas beberapa keturunan,
orang Kibti anggap orang Israel sebagai hamba sungguh. Dulu kawan-kawan kan, maksudnya aku khidmat engkau lah, dia hamba lah. Okey. Tapi berketurunan, dia hamba sungguh, tuan-tuan sekalian. Dia hamba sungguh. Kemudian ditindas oleh Firaun, Allah datangkan Nabi Musa AS untuk bawa seluruh Bani Israel keluar daripada Mesir. Dia punya pergi mana? Pergi bumi yang diberkati, iaitu Baitul Maqdis jugalah. Maka Nabi Musa membawa keluar, orang Bani Israel buat perangai, pergi sembah lembu lah apa, sesat 40 tahun. Dekat semenanjung Sinai, 40 tahun tak jumpa. Pusing tak jumpa. And kemudian akhirnya barulah Allah ampunkan mereka, maka mereka pun pergi menuju ke Baitul Maqdis. Maka barulah dia duduk. Jadi tahunnya lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. 1400 tahun sebelum Masihi, 1300 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya pergi ke Baitul Maqdis. Okey. Jadi maknanya lebih kurang 200 tahun lebih ataupun 300 tahun duduk dekat sekitar Baitul Maqdis. Ketika itu perpindahan Iron Age, Bronze Age ke Iron Age. Perpindahan manusia baru bertemu zaman gangsa ke zaman besi. Kan 3,000 tahun lepas, maknanya 1,000 tahun sebelum Masihi kan. Perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Ada satu raja, nama raja tu Jalut. Kalau versi bahasa Inggeris, siapa biasa versi bahasa Inggeris, David and Goliath. Cerita David and Goliath. Jadi satu orang nama Jalut. Jalut ni dia nak sangat besi. Jadi di antara yang dia tahu banyak besi ni sekitar Baitul Maqdis. Maka dia mula tawan bandar-bandar sekitar Baitul Maqdis, termasuk dan nak menuju ke Jerusalem. Maka orang-orang di Jerusalem, orang Palestin ke orang Bani Israel minta Nabi-Nabi Bani Israel doa, datang ke satu pemimpin. Maka Allah tunjukkan satu orang bernama Talut. Talut ni petani. Talut ni daripada Bani Israel je. Talut ni petani. Mula-mula Bani Israel tak percaya. Banyak lagi bangsawan-bangsawan, kenapa si Talut ni pula nak memimpin? Maka Allah kata dia ada kelebihan al-ilm wal jism, ilmu dan juga jisim. Jadi daripada sudut leadership, orang nak jadi leadership ni kena ada dua. Satu sini, otak ni kena ada ilmu. Yang kedua kena ada gaya lah. Dia kena ada aura, dia kena ada gaya dia. Sebab tu orang barat sampai susun modul body language, nak salam macam mana sebagai pemimpin. Sebab Quran sebut nama dah pasal Talut tu. Tak percaya lagi. Allah datangkan satu kotak bernama Tabut. Dalam Quran surah Al-Baqarah sebut. Tabut ni dalam versi bahasa Inggeris Ark of Covenant. Dalam tu ada barang-barang mukjizat 300 tahun lepas. Barang mukjizat Nabi Musa, dan barang mukjizat Nabi Harun dan sebagainya. Maka itu baru percaya. Maka Talut dia maknanya pimpin untuk menentang Jalut. Maka berperang. Ketika dua kumpulan ni bertembung, maka bergaduh berperang kan raja yang last kan, maknanya ketua biasa yang last. Maka waktu tu Jalut dah cedera agak parah lah. Ada satu budak belasan tahun, nama budak tu Daud. Maka dia kata, wahai anak, aku ni mengharap pada engkau lah untuk lawan tentang aku dah tak larat, dah cedera ni. Maka Nabi Daud lah yang berlawan dengan Jalut dan akhirnya dapat membunuh Jalut. Itu kalau versi bahasa Inggeris David and Goliath. Nabi Daud dan juga Jalut tu. Maka kemudian Talut kahwinkan anak perempuannya dengan Nabi Daud alaihi salam. Jadi daripada bapa yang hebat dan daripada mak yang hebat, mak keturunan Talut, lahir anak super hebat iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman inilah yang membangunkan Baitul Maqdis. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi kemudian selepas Nabi Sulaiman dah tak ada, maka macam saya sebut tadi, maknanya 500 tahun sebelum Masihi, Nabucodonosor daripada Iraq serang Baitul Maqdis. Maknanya berpuluh tahun mereka jadi hamba di Iraq. Tuan-tuan pernah dengar tak lagu yang In the River of Babylon? Itu sebenarnya lagu-lagu orang Bani Israel ketika dia duduk dekat sungai Babylon tu, ketika dia jadi hamba tu. I remember of Zion. Zion tu mana Jerusalem. Dia ada baik-baik tu dirakamkan ataupun dikekalkan dekat kitab Taurat dia orang lah.
Dia panggil SALM, PSALM. Kalau orang biasa pergi luar negara tengok dekat Bible, dekat dekat hotel tu kan, bilik-bilik tu ada SALM dipanggil tu kan. Itu lagu waktu dia jadi hamba kat sana tu. Kan? Jadi kemudian daripada Iraq kemudian dibebaskan oleh Zulkarnain ataupun setengah ulama kata Cyrus the Great tu. Maka duduklah di situ kan, dan sebagainya duduk bersama Cyrus the Great. Duduk dekat Parsi tu. Ingat tak? Dalam hadis Nabi, besok akhir zaman yang bersama dengan tentera Dajjal 70,000 Yahudi daripada Isfahan. Hai, kenapa boleh ada di Isfahan? Sebab yang mengikut Cyrus the Great ni ataupun Zulkarnain ni balik ke Parsi, akhirnya jadi percampuran ajaran dia dengan ajaran Majusi, penyembah api tu. Kan? Nanti kita cerita lain kali pula lebih detail lagi mengenai Yahudi daripada Isfahan. Tuan-tuan sekalian, kemudian Bani Israel sampai zaman Nabi Isa, waktu tu kerajaan Rom. Kerajaan Rom waktu tu dah ada. Rom hancurkan Jerusalem pada tahun 70 Masihi. Rom hancurkan Jerusalem di atas pimpinan Panglima Titus ataupun Titus. Kalau tuan-tuan ada pergi luar negara, ada nama jam Titus ataupun Titus tu kan. Itu nama panglima daripada Rom yang menghancurkan kota Jerusalem tahun 70 Masihi. Ketika itulah bermulanya orang Yahudi bersepah-sepah kat muka bumi ni. Dia tak ada negara. Rom halau dia. Kan, bersepah-sepah, tak ada negara dah. Kan, bersepah-sepah kat muka bumi ni. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian dia mengharapkan nabi-nabi dia. Tapi orang Yahudi ni dia memang perangai dia suka bunuh nabi. Itu Quran bersebut. Bunuh orang manusia lain biasa, bagi nabi pun dibunuhnya. Kan? Itu Allah sebut wa yaqtuluna anbiya. Dia suka bunuh nabi. Jadi ketika zaman Nabi Isa tu ada 3 orang nabi yang dilahirkan serentak. Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. 3 ni pun nak dibunuhnya. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dengan harapan nanti ada nabi baru. Tunggu, tak ada nabi baru. Tak ada yang baru, tunggu. Mereka membuka ajaran Nabi Isa. Rupanya Nabi Isa cerita dia hanya membawa perkhabaran Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya 4. Yub'asu min tihamah, dilahirkan daripada satu tempat yang gersang tapi banyak tumbuh pokok tamar. Tihamah. Baina yadayhi qiyamah, dekat hari kiamat. Tuzilluhul ghamamah, dilindungi awan ke mana dia pergi. Dan yang keempatnya tuzilluhul ghamamah, yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi zahrihil alamah. Dekat belakang dah ada tanda. Ada tanda daripada khutumun nubuah. Tuan-tuan kejap lagi type khutumun nubuah, tanda belakang Nabi SAW. Kan? Dia macam besar telur je. Dari tanda kelahiran dia. Kan? Jadi orang Yahudi pun cari. Pertama orang Yahudi cari mana tihamah, tanah gersang yang banyak tumbuh pokok tamar. Diorang cari ke Iraq. Iraq ada sungai Dajlah, ada sungai Furat. Iraq bukan, Subuh Iraq. Pergi ke Syria Subuh. Jerusalem kebanyakan Subuh. Pergi ke Mesir, Sungai Nil Subuh. Akhirnya daripada Bangkok, tak salah faham tadi, turun ke bawah, nak turun ke Mekah ni turun nak pergi Kuala Lumpur tu. Turun sampai Madinah. Dia kata, Madinah ni kita rasa tihamah ni dia rasa Madinah. Maka beramai-ramai dia turun duduk di Madinah, beranak penak di sana. Apa tujuannya? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Rupanya tihamah tu kat Mekah punya, bawah sikit lagi dia turun. Dia tak turun kat bawah sikit lagi. Kan? Itu yang ketika Nabi lahir dan Nabi dapat wahyu, maka sebahagian besar orang Yahudi memusuhi apa yang dibawa oleh oleh Nabi SAW. Sebab Nabi betulkan balik dia punya perangai dan diubah kitab-kitab lama tu. Sebab tu dia tak suka sangat Islam. Kan? Itu yang dia khianat dalam peperangan Khandaq, dia khianat sampai Nabi akhirnya keluarkan dia daripada Khaybar, daripada Madinah tu. Itu kan ada perkataan Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad sayaud. Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Kan? Itu kalau kita bisa dengar perkataan tu kan. Itu perkataan daripada sempena peperangan halaunya orang Yahudi daripada Madinah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang Yahudi bersepah-sepah. Tapi orang Islam ni baik. Orang Yahudi kalau duduk bersama dengan orang Islam tak ada masalah pun. Jadi orang Yahudi pernah duduk dekat kerajaan Osmaniyah, tak ada masalah dan sebagainya.
Sampai akhirnya pada hujung kurun ke-18, kan, satu orang bernama Theodore Herzl. Theodore Herzl ni maknanya dialah orang pertama yang ada idea untuk buat negara Israel. Theodore Herzl. Kan? Kemudian dikembangkan, akhirnya jadi satu doktrin, akhirnya dia pengaruhi orang-orang Rom. Nanti saya akan cerita maknanya bab ketiga, dan akhirnya 1948 dia berjaya membuat sebuah negara Israel di tanah Palestin tu. Dan dia kata, oh ni tanah dia dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita tengok sejarah tadi, maknanya dia duduk berapa lama je. Tapi sebenarnya dia bukan nak ambil Palestin saja. Dia nak ambil 6 negara yang pernah diduduk. 6 negara tu mana? Pertama Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq. 6 negara ni di antara sungai Nil ke sungai Dajlah. Sungai Nil di Mesir, sungai Dajlah di Iraq. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dia punya bendera Israel 6 bintang dan 2 calit biru atas dan bawah. 6 bintang tu 6 negara dia daripada 2 buah sungai. 6 bintang tu dipanggil bintang dia lah pada dia kata Star of David. Maknanya Star of David tu lah. Tapi itu. Dan kalau tuan-tuan pernah ada pergi ke sana, duit sposen ni maknanya budak-budak kecil pun boleh pegang. Duit sposen itu ada peta negara idaman 6 negara ni. Duit sposen tu. Duit sposen dia. Saya tak bawa malam ni duit sposen dia tu. Kau tidak boleh tengok. Kan? Maknanya 6 negara. Budak-budak kecil pun boleh pegang. Mana didoktrinkan ini 6 negara yang dia akan ambil. Lepas tu 1948 dia ambil Palestin, makin besar. 1973 perang. Dia ambil Sinai, and dia ambil Syria, and dia ambil Jordan lagi, dia ambil maknanya dia start ambil. Tapi dengan izin Allah SWT, orang Islam berjihad, tak dapatlah dikembangkan negara dia tu. Ini orang Yahudi, tuan-tuan sekalian. Dan orang Yahudi ni, kalau dalam Quran, dia adalah bangsa paling penakut sebenarnya. Kan? Dia bukan orang berani, dia takut, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia bukan berani nak tengok mata kita ni, dia akan lari macam tu, orang Yahudi. Kan? Ini bukan kita mengata dia tau. Kita tak suka dia, kita mengata macam-macam lah. Pengecut ke tak, dia memang real, dia memang penakut. Kan? Dalam Quran pun Allah sebut kan? Ketika dia diajak perang oleh Nabi Musa, dia kata, Musa, kau pergilah seorang-seorang pergi perang. Kan? Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kami duduk sini dulu. Dan tidak menang pun panggil kami. Orang Yahudi perangai. Quran pun sebut bangsa paling penakut bangsa orang Yahudi sebenarnya. Kan? Dia memang sebab dia kalau tuan-tuan depan saya ni ada psikiatris atau psikologis, boleh baca maknanya jurnal psikologi psikiatris mengenai gen orang Yahudi. Gen orang Yahudi ni dia memang penakut sebab dia pernah jadi hamba, dia kena halau daripada satu negara ke satu negara. Jadi dia memang satu society yang ada banyak secret society macam sendiri aja, maknanya anti-social tu. Sampai bawa kepada narsisistik kalau kita bahas mengenai penyakit mental disorder tu. Kan, sebab memang simptom-simptom tu banyak kat dia. Kan? Dia society dia tu. Dia memang bahasa penakut. Itu yang saya ceramah. Kalau bangsa Arab ni terkenal dengan bahasa khianat. Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman paling kufur, paling munafik, paling khianat. Lepas tu kalau tengok sejarah Arab penuh dengan perkhianatan. Kan? Bangsa Melayu tuan-tuan sekalian, bukan sebab kita bangsa Melayu kita pun acah-acah bagus bukan Saya cerita betul. Bangsa Melayu ni terkenal dengan berani. Kan? Ya ke? Takut dengan bini je. Kan? Takut dengan bini. Kalau baru ni ada satu orang bagi pantun kan. Apa guna pergi ke Bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut bini? Kan? Kan? Jawab tuan-tuan sekalian. Siapa boleh jawab? Bukan tak mau menanam padi sambil makan lokan. Bukan takut pada bini, tapi bini itu rupanya menakutkan. Tapi orang Melayu kita sebenarnya memang, tuan-tuan kalau baca sejarah gen pada orang Melayu ni, kita ada dipanggil amok. Amok tu sendiri asal daripada bahasa Melayu. Amok ni bukan bini kita mengamuk baling pinggan sebab gaduhan kita. Amok ni maknanya sampai satu stage dia nekat, dia dah tak ada rasa takut dah. Amok. Tuan-tuan kalau baca orang Melayu ni apa sudut kajian dia kan. Kita satu-satu bangsa ada amok tau dalam dunia.
Amok ni maknanya orang berani. Dia takut. Tapi kalau tak agak-agak dengan orang Melayu ni, sampai satu stage dia dah hilang tu. Dia satu-satunya ada yang memang ada genetik, ada benda tu. Jepun terpaksa develop secara kamikaze. Dia terpaksa dengan doktrin apa semua untuk berani sampai kamikaze. Orang Melayu naturally ada benda tu kat dia, kat badan orang Melayu. Kan? Orang Melayu dia sampai satu stage dia memang berani. Kan? Muslimin dan muslimat sekalian. Okey, habis bab yang kedua. Saya nak cerita 4 bab ya. Sekarang saya nak cerita mengenai orang Nasrani pula. Kan? Orang Nasrani atau orang Nasrani Okey, orang salib Okey, tuan-tuan sekalian. Ajaran Nabi Isa kan maknanya bawa orang beriman dan ada syariat dia. Okey. Maka ketika itu orang-orang Rom ni maknanya cuba nak menghapuskan ajaran Nabi Isa. Dia cuba bunuh Nabi Isa di bawah ahli kitab yang dipengaruhi oleh ahli kitab orang Yahudi, nak bunuh Nabi Isa, dan juga Hawariyun kawan-kawan Nabi Isa. Dan semuanya dibunuh. Sejarah kawan-kawan Nabi Isa yang 11 orang lagi, kan satu orang dah diserupakan, 11 orang semua dibunuh. Kan? Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Cyprus tu ada makam sahabat Nabi Isa, iaitu Barnaba. Ulama Islam kalau ziarah sana akan sedekah Fatihah kat dia, sebab dia orang beriman. Dia Hawariyun Nabi Isa, sahabat Nabi Isa. Kan? Barnaba. Okey. Jadi pada tahun 1 Masihi, orang-orang Nabi Isa lahir. Bani Israel tak suka Nabi Isa. Bani Israel tak fitnah macam-macam. Kemudian pengaruhi Rom, sebab Rom yang berkuasa waktu itu. Rom nak bunuh Nabi Isa. Kan? Rom nak bunuh Nabi Isa. Kemudian Rom maknanya Allah angkat Nabi Isa ke langit. Rom perintahkan untuk bunuh anak-anak murid Nabi Isa ni, yang 11 orang ni. Kan? Jadi ada satu orang yang follow Barnaba ni. Jadi dia follow, akhirnya dia kata, baguslah ajaran ni kan. Baguslah ajaran. Jadi akhirnya dia buat keputusan dia tak nak bunuh lah. Nama dia Paus. Kan? Dia tak nak bunuh lah. Jadi bila dia balik ke Rom, orang Rom tanya, kenapa kau tak selesaikan misi kau? Yang lain semua selesai. Tak adalah. Yang Barnaba ni lain sikit. Kan? Dia ajaran dia sama macam ajaran orang Rom. Orang Rom kan dia ada Tuhan Hercules. Tuhan tu turun ke, maknanya ada Tuhan Zeus turun ke anak Hercules. Kan? Maknanya di dunia, dan tu jadi hero. Oh sama juga, sebab ada Tuhan, kemudian turunkan Isa ni sebagai hero lah untuk selamatkan dunia. Sama Sebab itu orang Rom akhirnya menganut ajaran Nasrani. Sebab dipesongkan oleh Paus ni supaya orang Rom maknanya dapat terima ajaran Nabi Isa. Itu yang pada tahun 300 Masihi Konstantin maknanya isytiharkan orang Rom adalah orang yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Orang Rom pada tahun 300 Masihi. Nabi kita Muhammad lahir 570 Masihi. Yang maknanya 400 tahun lebih kurang lepas tu lah. Okey. Jadi orang Rom yang maknanya ada ajaran, maknanya memegang ajaran Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dapat wahyu, betulkan balik ajaran telah diubah. Antara yang terima adalah Raja Habsyah waktu tu. Raja Najasyi. Najasyi maknanya terima, antara yang terima. Yang lain-lain semua bertentangan. Maka Sayyidina Umar, lepas Rasulullah, Sayyidina Umar tawan tanah-tanah Rom. Tawan tanah-tanah Rom. And sampai kemudian orang Rom jadi lemah. Orang Rom jadi lemah. And kemudian yang pimpin untuk agama salib ni bukan orang Rom dah. Maknanya bukan kerajaan Konstantinopel, tapi orang Rom daripada dua puak, iaitu satu England, satu lagi Perancis. England juga Perancis. Itu semua orang Rom, tapi bukan kerajaan Konstantinopel. Okey? Tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, orang salib Perancis yang tawan Baitul Maqdis pada 1089. Yang saya cerita tadi kan? 1089 tawan Baitul Maqdis, bunuh semua orang Islam. Dan kemudian tadi kan maknanya Syekh Mahmud Az-Zanki kena Salahuddin Al-Ayyubi berjaya kalahkan maknanya Raja Perancis yang terakhir, iaitu nama dia Guy de Lusion. Tapi Salahuddin tidak membunuh Guy de Lusion sebab Islam dia ada adab berperang. Al-Malik la yaqtulul muluk.
And king doesn't kill the kings. And dia takkan bunuh raja-raja. So dibuang di Cyprus, dan di Cyprus tu kemudian kalau tuan-tuan pergi Cyprus, dia ada kerajaan Lusion daripada king salib yang dibuang ke Cyprus tu. Okey. Ketika Baitul Maqdis dapat ditawan, ketika itu baru England datang balik. England nak datang dipimpin oleh satu raja dia, iaitu Richard the Lionheart. Richard the Lionheart ni kemudian selepas pergi di Luzon, jadi pun dia datang, dia perang, nak perang Salahuddin Al-Ayyubi ni. Tapi sebab cuaca mungkin, makanan mungkin, jatuh sakit dia. Ketika jatuh sakit, yang datang ubat dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dulu tak ada gambar, orang tak kenal. Salahuddin pakai hood macam tu, ubat. Berapa ketika ubat sampai Richard the Lionheart maknanya sembuh. Jadi visit terakhir tabib ni dia kata, okey, wahai tabib, kau cerita apa yang kau nak. Dia kata, hulurkan tanganmu. Oh, kalau kau nak tangan kanan aku, kau boleh, tapi jangan minta dua-dua tangan, sebab sebelah tangan lagi aku nak buat berperang dengan Salahuddin. Hulurkan tanganmu. Maka Richard the Lionheart hulurkan tangan, Salahuddin bangun, buka hood dia, dah sambut tangan ni, dia kata, aku Salahuddin, kami tidak akan berperang dengan orang sakit, kau telah sembuh, mari kita kembali ke medan perang. Itu yang psikologi Richard the Lionheart jatuh. Dan sebab itulah dia tak teruskan perang salib, dia patah balik ke England. Dan sangat memalukan bagi tentera salib. Pada 1100, dalam tahun 1187, 1889 macam itulah, selepas itu. Jadi selepas daripada peristiwa itu ditubuhkan University Oxford. Apa tujuan dia? Untuk menubuhkan satu grup orientalis. Orientalis ni orang yang nak mengkaji bangsa-bangsa Muslim, macam mana nak merosakkan daripada dalam. Sebab bagi mereka buat satu kesimpulan, orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab Islam ada satu modul, mencintai akhirat lebih daripada mencintai hidup. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Sebab tu orang Islam tak terkalah. Jadi macam mana nak lemahkan daripada dalam? Itu grup orientalis tu. Dan orientalis itu sampai sekarang ada. Saya waktu mengajar di Rusia tahun 1999, saya rapat dengan dua grup orientalis. Satu orang Melayu, grup orientalis Melayu, satu lagi orientalis Parsi, sebab dia sebelah-sebelah je tempat dia. Tak pernah datang Malaysia, baca Quran fasih, baca Jawi fasih. Dia datang ke Malaysia, kawan saya itu bawa lah di raun-raun Kuala Lumpur, pergi ke Tugu Negara. Kan ada tulis situ Jawi tu kan. Kawan saya itu budak sains, agak-agak baca Minah Rusia ni yang bacakan, bersekutu bertambah mutu. Lebih fasih lagi. Saya gaul dengan orientalis. Saya kata, ya Allah, wujud sungguh sampai sekarang dengan orientalis tu. Wujud sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan type dekat YouTube ke Google ke Ustaz Amin orientalis ke usaha. Saya banyak bahas kan. Saya kongsikan Ustaz Amin manuskrip daripada Rusia ke. Tuan-tuan Google nanti boleh tengok. Saya kongsikan cerita-cerita waktu saya kat Rusia dulu. Okey. Jadi memalukan dua tonggak salib, iaitu Perancis Guy de Luzon kalah dan Richard the Lionheart tak teruskan. Pada kurun ke-12. Kurun ke-15 apa jadi? Konstantinopel tombang pada orang Islam 1453. Konstantinopel tombang, maknanya kerajaan Rom yang memang tombang. Lagilah memalukan dia. Jadi maknanya England dengan Perancis ni memang sangat, selain daripada Yahudi tu, jadi orang salib memang sangat memusuhi Islam. Sebab dia suruh malu dengan tak puas hati dan sebagainya. Sebab itu kemudian bila England jadi British lah sebagainya, British memang menyerang negara-negara Islam. Sampai ke negara-negara kita ni, perjanjian Anglo-British 1824, dia yang bahagikan tanah suka-suka. Dulu tanah Melayu ni, dulu Nusantara ni ada dua tanah. Tanah Melayu dan tanah Jawa. Tanah Melayu lagi luas. Sumatera semua tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan kepulauan-kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ni macam selatan Filipina tu dikira sebagai Malay Archipelago. Begitu juga dengan dengan Bugis, itu semua dikira sebagai Malay Archipelago, orang Melayu. Orang Jawa ni bermula daripada sekarang ni Jakarta, Jawa Barat ke bawah dan juga kepulauan-kepulauan Jawa.
Sebab itu kan Hang Tuah, kata-kata Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Sebenarnya ada sambungan lagi tu, tapi ramai orang tak tahu. Kan? Hari ini saya beritahu, takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa ada di belakang. Kan? Tapi tak ramai orang tahu benda tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika Melaka tumbang 1511, antara yang bantu adalah kerajaan Demak, kerajaan Jawa Demak, dan Sultan Pati Yunus, Sultan Demak syahid di Melaka. Sampai ada pembayang pantun, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Kan? Ketika Siam serang Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi datang bersama pahlawan-pahlawan jihad lawan Siam. Kan makam dia ada dekat Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Kan? Itu bahagian Nusantara kita ni. Jadi 1824 British suka-suka janji dengan Belanda, okey, bahagian Sumatera ni kau ambil, bahagian Semenanjung ni aku ambil. Itu yang akhirnya jadi kalau merdeka, mana masuk kepada Indonesia dan masuk kepada Malaysia. Kan? Siam, suka-suka dia bagi tanah Patani itu pada Siam. Kan? Perjanjian Siam 1909. Okey, Siam ni maknanya selatan tanah Melayu, selatan Patani milik Siam. Kan? Bayangkan, katakan kita pergi umrah, balik-balik, okey, sekarang negara kau ni dah jadi negara adalah negara Singapura. Tentu kita apa hal? Tentu kita akan berjuang. Itu yang jadi pada masyarakat Islam Patani. Tiba-tiba, masuk bawah Siam. Apa hal? Itu dia orang berjuang sampai sekarang, tuan-tuan sekalian. Tak boleh terima. Kenapa? Itu British punya kerja. British pecah-pecahkan negara. Negara Arab apa berlaku? Perjanjian Perancis dan juga British. Suka-suka pecahkan. Ini Perancis kau punya, ni aku punya British. Suka-suka dia. Sampai kan ketika kerajaan Uthmaniyah lemah, maka British ambil tanah-tanah, maknanya kerajaan-kerajaan Islam, bagian tanah-tanah Arab, dan Palestin diserahkan kepada Israel. Itu tertubuhnya negara Israel tu. Kan? Mana British bagi pada Israel untuk buat negara dia. Suka-suka dia. Dulu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak buat negara, dulu katakan kita cakapkan, okey, Bukit Kemuning ni kita nak isytiharkan negara Bukit Kemuning. Bukit Kemuning Darussalam contoh. Kita buat. Macam mana cara dia? Kita pun minta pengiktirafan daripada negara-negara besar. Kita hantarlah ke negara Uthmaniyah ke. Uthmaniyah pun kata okey, kita iktiraf Bukit Kemuning ni sebuah negara okey kan. Kita minta iktiraf daripada negara-negara yang lain lah. Itu dulu cara nak buat sebuah negara. Lepas Perang Dunia Pertama, nak daftar negara sebuah negara kena PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Tapi waktu tu belum Persatuan Bangsa-Bangsa tu, dia yang akan iktiraf negara itu sebuah negara. Perang Dunia Kedua pun sama juga. Negara ni macam mana sebuah negara nak iktiraf sebagai sebuah negara? Diiktiraf oleh PBB. Israel, kenapa boleh diiktiraf sebagai sebuah negara? PBB iktiraf. Dalam masa beberapa hari je, lulus jadi sebuah negara. Palestin sampai sekarang tak lulus negara. Palestin bukan negara, tuan-tuan, mengikut undang-undang antarabangsa. Kan? Dia sebagai tanah saja. Kenapa tuan-tuan? Ini British punya pekerjaan. Orang Nasrani, orang salib yang memang bermusuhan dengan orang Islam. Dia takkan iktiraf punya. Itu yang Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara, kan? Tidak akan reda orang Nasrani dan juga orang Yahudi, kan? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikut agama mereka. Ni. Jadi sebab itu kita kena faham dan memanglah kan banyak negara-negara Islam bila dia tak faham benda ni kan, dia ditundukkan oleh bangsa Rom kan, daripada Eropah tu kan. Itu yang baru ni Rusia sebut kita bangsa Slavik kan, akan bersama bangsa Muslim melawan bangsa Rom kan. Mana bangsa Slavik Rusia. Kalau Parsi itu bangsa Aryan. Aryan ni dia dipecah dua, satu ke barat, satu ke timur. Yang ke timur jadi bangsa Parsi, yang ke barat jadi bangsa Jerman. Lepas tu Jerman bukan Rom. Jerman bukan orang Rom, dia orang Aryan. Kan? Ada pecah dua. Kan? Sebab tu dia memang tak ngam dengan orang Rom. Kan? Dia tak ngam dengan bangsa Rom. Ni. Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey, habis sebab yang kedua. Laju macam kereta api saya, kan? Sebab saya nak bagi banyak maknanya perkongsian dan silat. Okey. Bab yang terakhir. Bab terakhir. Okey.
Nabi SAW menyatakan bahawa besok di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam antaranya daripada tanah-tanah bahagian timur. Oleh kerana hadis ini sebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita Nusantara, mungkin China, mungkin Jepun. Sebab itulah ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa timur. Tuan-tuan sekalian, dulu ada Rom dan Parsi dan ada dua laluan besar dunia. Satu Silk Road. Silk Road ni laluan sutra. Satu Spice Road. Spice Road ni laluan rempah. Laluan sutra ni daripada Xi'an. Sebelum Beijing, ibu kota China tu Xi'an. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Laluan rempah daripada Guangzhou melalui semenanjung kita ni, bagi semenanjung Melaka Semenanjung Melaka ni ke Goa, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kita punya semenanjung ni penting tau laluan dia, sampai sekarang pun penting. Lebih 90,000 kapal setiap tahun lalu semenanjung kita ni. Dulu orang nak berdagang, kalau dia tak mahu lalu semenanjung Melaka ni, semenanjung tanah Melayu ni, dia akan lalu Segenting Kera. Segenting Kera pun tanah Melayu juga, dekat Patani sana, dekat Langkah Suka sana. Ada Segenting Kera tu, beza dia 40 km je, paling kecil situ. Jadi dia orang parking kapal, angkut barang pakai gajah, pergi lintas, naik kapal lain. Pilihannya dua je. Lepas tu Gajah Patani itu besar dulu, itu pelabuhan besar tu. Patani, kalau tak Patani, kalau tak, memang kena lalu semenanjung nama itu. Okey. Dan rempah ni kenapa penting? Bukan saja semata-mata untuk makan, untuk perubatan. Tentera luka, untuk perubatan, untuk mengawet makanan. Kalau dulu tentera 100,000 orang bergerak, takkan basilah makanan. Jadi maknanya rempah tu dia akan maknanya mengawet makanan untuk luka dan sebagainya. Jadi rempah sangat penting. Kita adalah lawan rempah. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman sahabat lagi telah datang mengislamkan tanah-tanah sebelah timurnya. Sebab apa? Nabi sebut antara yang akan menyemarakkan kebangkitan adalah maknanya bangsa-bangsa sebelah timur. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tahu hadis Nabi dan dia percaya. Sebab itu dia cuba kafirkan balik laluan timur ni. Tuan-tuan, kita tengok baca sejarah anak kita tingkatan 3. Kenapa Portugis datang ke Melaka? 3G. Gold, gospel dan glory. Gold, hangkut semua buku-buku, mas-mas. Kita sini memang terkenal dengan mas. Tuan-tuan tahu tak? Kita ni disebut oleh Ptolemy. Ptolemy itu kurun kedua Masihi. Ptolemy itu orang-orang Greek, maknanya orang-orang barat. Kita ni digelar sebagai semenanjung emas, Golden Kersani ataupun Aurora Kersani. Ada buku dia. Tuan-tuan cuba type kat Google Aurora Kersani, Ptolemy. Lepas tu orang barat pergi ke sini memang ambil emas. Saya ada jurnal Asiatik kurun ke-18. Saya rujukkan Melayu, insya-Allah banyak tuan-tuan sekalian. Ketika Melaka Tombang, 25,000 rumah dibakar. Emas-emas diangkut tuan-tuan sekalian. Dan Sultan badly wounded. Sultan pun berperang tau. Mujur tak syahid je. Badly wounded. Cedera parah Sultan waktu tu. Kemudian berundur ke Johor. Sultan. Dipertahankan. Kemudian dia angkut, ambil emas-emas, ambil semua barang-barang berharga, angkut, Portugis angkut, termasuk buku-buku dan sebagainya. Batu-batu, tangga-tangga rumah ni kemudiannya dibuat Famosa tu . Famosa tu didirikan di atas Masjid Agong Melaka. Tuan-tuan kalau pergi sana jangan lupa sedekahkan Fatihah kepada yang syahid kat sana tu. Bukan saja tengok ambil gambar selfie kan sampai Melaka kan. Sedekah Fatihah tu, itu tanah Masjid Agong Melaka tu. Saya ada rujukan dia. Saya bukan cakap suka-suka ataupun maknanya reka-reka. Catatan daripada British . Jadi maknanya macam mana mereka cuba kafirkan balik. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan berkat perjuangan pejuang Tok Guru kita. Lepas tu kita kena tahu juga orang-orang hebat yang menjaga bahagian Nusantara ni. Dan kita kenal nama pejuang-pejuang mana tanah Melayu kita, yang sampai kita akhirnya dapat, orang Melayu masih lagi dapat menjaga agama dia. Itu bukan perjuangan yang kecil-kecil tau. Sampai boleh jaga Tok Guru dengan pemimpin-pemimpin, dengan yang infak buat madrasah, buat surau, buat masjid untuk program agama dan sebagainya. Semua berperanan waktu itu semua. Jadi
daripada timur ni akan bangkit kebangkitan, kan? Timur ni kita tak tahu mana, tapi kita adalah anak timur. Kita ni anak timur, Kita ni anak timur yang disebut oleh Nabi SAW. Kan? Sebab itu ada makam sahabat di Guangzhou, China. Abi Waqqas, dia bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, adik dia. Di depan makam tu tulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Catatan tanah Melayu hilang, diangkut oleh British. Tapi baru ni ditemui makam dekat Barus. Barus tu gerbang pertama Islam di Nusantara. Tuan-tuan type nanti Barus. Barus ni kota pertama maknanya datang. Tapi belum jadi kerajaan lagi. Baru masyarakat Islam. Baru masyarakat Islam. Kan? Antara dua tanah yang tadi, Nusantara ni dari dua tanah kan. Tanah Melayu dengan tanah Jawa. Antara tanah Melayu dengan tanah Jawa, tanah Melayu dapat Islam dulu. Kan? Dapat Islam dulu. Kemudian tanah Jawa ni sekitar kurun ke-14. Sekitar ke-14, kerajaan Uthmaniyah hantar 3 orang pendakwah. Kan? Maulana Malik Ibrahim dan 2 orang anak murid dia tengok perkembangan Islam di Nusantara ni, dan dia balik dia kata okey, orang Melayu dah banyak settle lah. Kerajaan Aceh ada, kerajaan Kedah ada, kerajaan Melaka ada. Yang belum settle lagi adalah kerajaan Jawa, tanah Jawa. Tanah Jawa masih kerajaan Majapahit. Dihantar 9 orang pendakwah awal untuk bersihkan sihir-sihir dulu. Antaranya Syekh Syubakir. Syekh Syubakir ni antara orang yang ada catatan dia. Dia kata kawan-kawan sahabat kami syahid di Parsi, di Rom dengan pedang. Kami di sini syahid dengan sihir. Orang kita ni memang benda sihir memang kuat. Habis 9 orang ni dah bersihkan, baru gelombang kedua 9 orang Wali Songo. Wali Songo tu 9 orang gelombang yang kedua. Kan? Jadi ada yang berdakwah, ada yang membangunkan ekonomi, ada yang jadi panglima perang. Dia punya tujuan apa? Untuk mengislamkan kerajaan Majapahit. Kan? Tapi akhirnya diambil putera Majapahit, nama dia Senopati Jimbun. Ditrain oleh Wali Songo ni pimpin kerajaan Demak. Yang akhirnya kerajaan Demak berjaya mengalahkan kerajaan Majapahit. Kan? Pada kurun ke-14. Kalaulah Sultan Muhammad berjaya tombangkan kota Konstantinopel, digelarkan Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan kita di sini digelar Sultan Fatah. Itu yang jadi Radin Fatah. Muhammad Al-Fatih dan Radin Fatah. Dua-dua berjaya menombangkan 2 kerajaan agama. Satu kerajaan Konstantinopel, kerajaan Salib, sini kerajaan Hindu. Besar sejarah kita ni tuan-tuan sekalian. Kan? Maknanya perjuangan macam mana mereka dari sudut perjuangan Islam dan sebagainya. Kan? Jadi antara pusat dia adalah Pulau Besar Melaka tu. Banyak buat khurafat di situ. Itu orang sekarang. Ini orang dulu tu. Antara meeting tu. Saya kerajaan Melaka lantik saya untuk maknanya buat masjid dan bangunkan pusat pendidikan dekat Pulau Besar Melaka tu. Kan? Jadi kalau berjaya tuan-tuan sekalian nanti, Masya Allah, itu mengulang balik sejarah kurun ke-14. Bagaimana pusat strategi daripada tanah Melayu mengislamkan sahabat kita di tanah Jawa. Kan? Lepas tu orang Melayu, orang Jawa ni dia maknanya dan suku-suku yang lain lah maksudnya, yang dia panggil archipelago Malay dan juga Jawa ni adalah satu saudara Nusantara yang sama-sama, kan, dapat diislamkan. Okey. Jadi kita di sini tuan-tuan sekalian, maknanya akan dalam hadis Nabi akan besok kebangkitan panji-panji hitam daripada belah timur. So kita anak-anak kita mungkin orang yang akan sama-sama membantu sampailah kepada Baitul Maqdis nanti. Sebab peperangan akhir besok Dajjal dibunuh di Baitul Maqdis, di pintu Lut, kan? Sebab itu kita kena berusaha lah untuk membantu yang sebelah sana tu, kan, sebelah Baitul Maqdis. Okey, kesimpulan dia. Saya recap balik, kita bincang 4 bab pada malam ini. Yang pertama, Palestin sebagai tanah wakaf. Yang kedua, kenapa Yahudi bermusuhan dengan kita, kan? Sebab dia mengharapkan Nabi akhir zaman tu daripada Bani Israel, tapi rupanya dia orang Arab. Kenapa? Bab ketiga, kenapa orang salib pula bermusuhan dengan kita? Kekalahan tentera salib dan tombangnya kota Konstantinopel. Dan akhirnya Rom tu habis, Rom tombang di tangan Islam.
Kemudian kerajaan British dan juga Perancis yang pimpin salib, sebab tu dia sangat bermusuhan dengan kita. Dan terakhir kita sebagai orang daripada bahagian timur, kan, kita disebut dalam hadis Nabi, sebab tu orang Nasrani Yahudi cuba kafirkan balik, tapi kita berterima kasih dengan tok guru kita, pejuang-pejuang kita, Tok Kupaloh, kan, kita maknanya Mat Kilau, bukan sekadar filem yang kita tengok kat TV, itu satu perjuangan sebenarnya tu. Tok Gajah, Datuk Bahaman, kan, apa nama, dan bagai-bagai lagi lah, kan, itu semua perjuangan yang mempertahankan daripada orang-orang barat mengkafirkan balik bangsa timur atau bangsa Melayu kita ni di sini. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. InsyaAllah panjang umur rezeki, jumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Saya ada buka kitab pasal Palestin 6 kali kuliah aja dekat Bangi, tapi jauh lah nak pergi. Tapi sekarang ni teknologi dah ada. Nanti tanya pada sahabat kita semua ni, apa dia orang punya channel. Tekan like dan share. Kawan-kawan kita punya channel ni, jangan jadi kita share itu share berguna manfaat. Dah 3 kali kelas, 4 kali kelas, lagi baki 2 kali kelas, kan, untuk pasal sejarah Palestin, detail lah sejarah Palestin tu. Okey, insyaAllah aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.